Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam kelas Sirah tahun 5. Okey. Minta maaf sebab suara Mukadimah pun tak berapa nak ada. Jadi kita cubalah belajar sedikit sebanyak dan Mukadimah harap murid-murid boleh mendengar dengan baik lah walaupun suara tak kuat mana ini dah. Okey. Jadi macam biasa boleh baca doa dulu. Baca doa dulu sebelum daripada kelas ni. Lepas tu buka balik video. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Untuk sirah tahun 5, kita masih dalam pelajaran 6 iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang kita masuk minggu lepas. Okey, minggu lepas kalau masih ingat kita belajar tentang Hujjatul Wida ataupun khutbah perpisahan. Kira yang Nabi buat haji tu kan. Dan ada ucapan khutbah perpisahan yang Nabi baca. Okey, Muallimah harap semua ingatlah macam mana isi khutbah perpisahan tu. Okey, dan hari ini kita akan belajar tentang detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh buka buku teks muka surat 51, Mukadimah besarkan. Okey, kita baca sama-sama. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai gering. Mulai gering ataupun sakitlah pada hari-hari terakhir bulan Safar tahun 11 Hijrah. Okey. Hari-hari terakhir bulan Safar tahun 11 Hijrah tu Nabi mula sakitlah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh isterinya, dijaga oleh isterinya Sayyidatina Aisyah. Isteri Nabi ramai kan. Tapi masa Nabi sakit ni, Nabi duduk dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, di rumah Sayyidatina Aisyah lah. Semakin hari semakin bertambah kuat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suhu badannya bertambah tinggi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air untuk menyejukkan badannya. Okey. Pada ketika itu baginda meminta Sayyidina Abu Bakar mengimamkan solat berjemaah. Tengok ni penting yang poin ni. Sayyidina Abu Bakar yang Nabi minta jadi imam solat jemaah dan mengendalikan urusan negara, menggantikan beliau pada waktu tersebut, waktu beliau sakit, waktu baginda sakit. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa pulih sedikit, baginda pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Okey, seperti kita tahulah rumah Nabi dengan masjid ni sangat dekat lah. Boleh masuk ikut tabir gitu je. Dah. Okey. Ni. Seterusnya, pada suatu hari selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat di masjid, baginda kembali ke rumahnya lalu berbaring di pangkuan Sayyidatina Aisyah kerana sakitnya semakin berat. Ketika di pangkuan, Sayyidatina Aisyah merasakan pangkuannya semakin berat. Sinar mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin pudar lalu memejamkan matanya sambil berkata, "Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la." Aisyah menjawab, "Anda telah memilih itu dan telah mendapat pilihan anda." Okey, maksudnya yang untuk yang mati ni lah kan. Pada saat itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Dia jadi silap duduk ni. Okey, kejap Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Baginda dimakamkan di Masjid Madinah bersebelahan rumah Sayyidatina Aisyah. Okey. Yang ni sebenarnya banyak lagi cerita di sebalik masa detik-detik kematian Nabi ni kan. Okey, contohnya lah yang mungkin tak diceritakan dalam buku teks awak, Mukadimah boleh cerita sikit kat sini. Contohnya masa ni
Nabi rapat dengan anak Nabi yang bernama Fatimah kan. Tapi masa tu kira Fatimah ni sedih sangat bila Nabi sakit yang maksudnya hampir kepada detik-detik kematian ni. Fatimah sangat sedih. Okey, lepas tu Nabi suruh Fatimah ni rapatkan telinga Fatimah ke mulut Nabi dah. Nabi bisikkan sesuatu. Daripada sedih, Fatimah terus jadi gembira. Rupanya Nabi membisikkan kepada Fatimah yang Fatimah lah orang yang pertama yang akan ikut jejak Nabi. Maksudnya meninggal jugalah. Jadi tak lama kemudian kiranya Fatimah pun turut meninggal. Okey. Dan satu lagi Nabi minta Aisyah gosok gigi dia. Banyaklah sebenarnya. Kalau kita boleh belajar lagi, nanti murid-murid boleh cari lagi dalam banyak-banyak buku lain. Sedih sebenarnya bila kita baca satu persatu detik kematian Nabi ni kan. Okey. Minggu depan kita akan belajar. Yang ni pun kiranya minggu depan kita akan belajar tentang reaksi ataupun respon sahabat-sahabat Nabi bila mendengar berita kematian ataupun kewafatan Nabi. Okey, kita akan tengok minggu depan insya-Allah. Okey, jadi untuk minggu ni awak boleh buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 35. Okey dah. Okey, jadi terima kasih, syukran lakum kerana meluangkan masa untuk belajar pada hari ini. Semoga masa yang kita luangkan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mu'alimah juga mohon maaf kerana Google Meet hari ini tak dapat diadakan kerana kesihatan Mu'alimah yang tidak mengizinkan. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Ma'assalamah. Wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.